Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita di sini, iaitu daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan malam ni insya-Allah kita sambung pada sunnah yang ke-18, iaitu di bawah tajuk bacaan ketika mana hujan turun. Jadi kita tengok apa yang diletakkan dan disusun oleh penulis hafizahullahu taala, hadis yang diletakkan pada sunnah yang ke-18 ni dalam buku kita muka surat yang ke-50, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Maksud hadis ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, dalam hadis ni dia guna perkataan kana idza ra'al matar. Bila mana Nabi lihat hujan turun, qala, lalu Nabi akan ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ini doa dia ataupun ini ucapan dia, iaitu ya Allah, moga curahan yang turun ini bermanfaat. Bila mana dalam hadis ni kita tengok hadis-hadis yang menunjukkan apa yang sahabat ataupun isteri Nabi tengok, kemudian dia cerita balik kepada tabi'in ataupun sahabat-sahabat lain. Hadis ni riwayat daripada isteri Nabi yang terkenal, iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ni diguna perkataan kana idza ra'al matar, bila mana Nabi tengok hujan ataupun Nabi perasan hujan berlaku, turunnya hujan. Menunjukkan pada kita kebanyakan keadaan bila mana berlakunya hujan turun, Nabi akan sebut ucapan ini. Walaupun di sana ada lagi hadis-hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan ucapan-ucapan bentuk lain. Tapi yang inilah ucapan yang paling kerap Nabi ucapkan bila mana hujan turun. Hujan ni tak selalu turun di kawasan Madinah ataupun di kawasan Hijaz, sebab tabiat semenanjung tanah Arab ni bukan kawasan yang menerima hujan yang kerap. Kalau kita ni di Malaysia ni, kita ada belahan-belahan negeri timur, barat, utara, selatan yang menerima hujan yang lebih kerap berbanding negara Arab. Jadi bila mana sampai pada sunnah ni, maka orang yang paling berkelayakan dan berpeluang untuk melakukannya ialah kita lah.
Sebab negara kita ni menerima hujan lebih kerap berbanding tempat zahirnya Nabi Muhammad. Cuma poinnya ialah bila mana nampak saja hujan tu turun, maknanya bermula dengan gerimis, hujan renyai-renyai itu, Nabi terus doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Inilah yang disebut dengan nama sunnah, iaitu kebiasaan. Sebab perkataan sunnah tu maksudnya ialah apa yang Nabi selalu diulang buat. Dan sebab tu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, perkataan sunnah tu ada dalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus. Bentuk umum, maksud sunnah itu ialah kebiasaan, iaitu kebiasaan mana-mana orang pun disebut dengan nama sunnah. Tapi kebiasaan yang Nabi buat itu khusus. Jadi dalam hadis ni, Nabi tunjuk, Nabi nampakkan pada kita kebiasaan yang dia akan buat. Bila mana dia tengok hujan turun, dia akan sebut macam tu. Dalam bahasa Arab, al-matar, mim, ta dan juga ra, maksud dia hujan. Hujan yang umum. Maknanya hujan, bila mana kita sebut hujan, Arab akan sebut matar. Tapi bila mana kita baca Quran, kita akan tengok perkataan yang menunjukkan hujan tu ada beberapa bentuk dan beza kalimah dia bila mana nak gambarkan hujan bentuk ni dengan hujan bentuk ni. Dalam Al-Quran, perkataan hujan ni dua perkataan digunakan. Pertama matar, yang kedua al-ghaith, iaitu ghain, ya dan juga tha, ghaith. Bila mana kita baca Quran, kita akan tengok ada ayat-ayat Quran yang datang bunyi dia wa amtarna alaihim matara. Wahai Tuhan, turunkan pada kami hujan. Para ahli tafsir dan kebanyakan para ulama yang duduk dalam bidang ilmu Quran ni, mereka membuat perbezaan perkataan matar dengan ghaith dengan membawa maksud bentuk hujan yang berbeza-beza. Matar maksud dia hujan yang membawa azab, hujan yang mencelakakan penduduk di tempat tu, yang merosakkan kawasan tu, yang bawa bencana. Itu disebut dengan nama matar dalam Al-Quran. Tapi kalau ghaith, ghain ya tha tu, itu ialah hujan yang membawa rahmat. Itu beza perkataan dalam Al-Quran. Sebab tu kita pernah dengar dalam sunnah ni dia ada nama dia salat istisqa, iaitu salat untuk minta hujan. Bila mana kita tengok dalam salat istisqa ni, dia punya kaifiat dia. Pertama, salat istisqa ni diiklankan oleh pemerintah bila mana berlaku kemarau yang panjang di satu-satu tempat tu, ataupun berlaku musim sejuk yang terlalu lama. Bagi negara-negara yang ada musim sejuk ni, cara nak bagi cuaca tu ataupun suhu tu normal, tak sejuk sangat, ialah kena turunkan hujan. Ni tempat kita tak berapa nak faham yang ni. Kalau negara-negara yang 4 musim normal berlaku, bila mana cuaca musim sejuk tu berpanjangan tanpa turun hujan, menyebabkan cuaca sejuk makin lama makin rendah, makin lama makin rendah, itu menyusahkan kehidupan, pun kena buat salat istisqa. Di negara-negara yang ada 4 musim, pengalaman saya dulu di Jordan ni, kerap kali berlaku salat istisqa waktu musim sejuk, maknanya waktu sebelum turun salji. Sebab tak turunnya salji itu menyebabkan cuaca akan jadi makin rendah, makin menyakitkan, makin menyusahkan. Jadi salat istisqa ni ada dua, kemarau panjang, sejuk melampau. Dua-duanya berlaku salat istisqa. Kebiasaannya imam ataupun khatib, dan yang aulanya lah pemerintah yang akan menjadi imam kepada salat itu, doa yang akan mereka ucapkan ialah Allahumma skinal ghaith, ya Allah, cucurkanlah kami dengan hujan yang bawa rahmat. Dia tak akan sebut Allahumma amtir alaina, ya Allah, turunkan hujan pada kami. Sebab hujan dengan perkataan matar, maksud dia hujan yang membawa kecelakaan. Tapi kalau hujan umum, tak tahu hujan tu hujan yang bawa ribut ke, hujan yang biasa-biasa saja ke, Arab akan panggil matar. Tapi kalau hujan yang yang membawa kebaikan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, itu biasa disebut dengan ghaith. Jadi bila mana tengok hujan, kata Aisyah,
Nabi akan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah kami dengan curahan yang baik. Doa ni ialah permulaan hujan turun. Sebab dalam doa tu dia ada yang kita sebut dengan at-taraji. At-taraji ni maksud dia apa? Pengharapan supaya hujan tu tak bawa malapetaka. Hujan tu tak bawa angin yang kuat yang merosakkan. Hujan tu tak membuatkan berlakunya banjir, rosak, bencana alam. Tak. Permulaan turun hujan tu kita sebut Allahumma sayyiban nafi'an. Dan kita pun tahu dalam sebahagian masyarakat, hatta masyarakat Melayu kita ni pun, ada sebahagian orang percaya ada amalan-amalan yang boleh menolak hujan, yang membawa angin ataupun ribut, yang boleh mencelakakan. Amalan tu boleh tolak ataupun boleh simpankan angin tu ke tempat lain. Okay. Secara umumnya, kalau nak cari amalan tu by general sebut dalam hadis, tidak ada amalan. Yang ada tak lebih daripada ucapan yang berbentuk doa. Tidak ada kaifiat, tidak ada upacara, tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan secara berkumpulan. Okay. Jadi kita tengok dalam pengajaran daripada hadis yang disebutkan oleh penulis, dia kata yang pertama, hadis ini mengajarkan kita bacaan sunnah ketika melihat hujan turun. Hujan turun, kita sebut Allahumma sayyiban nafi'an. Tak panjang, 3 patah je. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kedua, doa ini doa yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas, iaitu yang pertama, memohon kepada Allah agar hujan yang turun itu memberi manfaat kepada insan dan seluruh makhluk yang melata di atas muka bumi. Kita, manusia, dan juga tumbuhan, dan juga haiwan, dan juga al-jamadat. Al-jamadat ni maksud dia apa? Benda-benda hidup yang tak bergerak, iaitu batu. Dia hidup tapi dia tak bergerak. Okay. Yang kedua daripada doa ni, mohon kepada Allah jauh daripada hujan yang bawa mudarat sehingga boleh beri bahaya pada diri dan harta benda. Itu yang kedua. Daripada lafaz doa tu, dia ada unsur pengharapan. Seterusnya, antara benda yang disebut oleh penulis hafizahullah ta'ala, dia kata terdapat lagi beberapa perkara sunnah lain yang berkaitan dengan hujan. Bukan tu saja. Bukan lepas pada tengok hujan turun, doa, selesai. Sampai takat tu je sunnah tentang hujan ni. Tak, ada lagi sambungan dia. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bila mana tengok hujan tu dah mulai lebat tapi tak bawa angin ataupun ribut, tak bawa. Tak ada lah puting beliung, tak ada apa. Dan hujan tu pun akhirnya berhenti dengan tenang. Ataupun hampir-hampir nak berhenti. Daripada lebat-lebat tu dia dah jadi makin perlahan, makin pelan. Ucapan yang perlu diucap waktu tu ialah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Maksud dia apa? Kami telah diberi hujan, yang mana hujan tu datang daripada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan dan juga rahmatnya. Ini pun riwayat daripada Al-Imamul Bukhari. Maknanya bila mana tengok gerimis, Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan tu start lebat, tak ada bawa apa-apa ribut, tak ada bawa mara bahaya apa, tak ada cerita banjir, tak ada apa, tengah-tengah hujan tu duduk lebat, tak ada apa-apa bahaya, just hujan biasa saja. Waktu tu ucapan seterusnya yang kedua, mutirna bi fadlillah. Okay. Dan sekiranya hujan tu turun dengan lebat sehingga membawa angin dan ribut, maknanya angin yang membahayakan, nampak ada bahaya. Ada riwayat lain, iaitu riwayat daripada Imam Muslim, bacaan lain pula. Okay, bacaan dia apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Maksud doa ni, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan angin ini, kebaikan kandungan angin ini, dan kebaikan sesuatu yang mengiringi angin ini yang diutuskan. Aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan kandungan angin ini, dan keburukan sesuatu yang mengiringi angin ini. Bila mana tengok angin dia dah sakat, dah ada permulaan nak jadi ribut, makin kuat, boleh terpelanting itu, terpelanting ini. Okay. Waktu tu doa ni pula baca. Orang yang ada buku dia boleh take note.
apa yang terdapat dalam risalah ni. Okey. Maknanya bermula dengan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini permulaan hujan. Lepas tu tengok hujan lebat, turun elok, tak ada bawa angin, tak ada bawa ribut apa, mutirna bi fadlillah. Tapi kau tengok permulaan hujan tu dah ada angin, ribut. Dah ada kawasan yang mulai digenangi dengan air yang memungkinkan banjir berlaku. Waktu ni bacaan mau lain pula. Iaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kalau tak ingat yang ni pun kita boleh faham makna, kita boleh baca ikut bahasa kita pun. Cuma nak katanya semua kalimah bacaan ini dibaca dalam bentuk untaian dan rangkap doa. Dia bukan dibaca dengan kaifiat tertentu, tidak ada. Dia macam kita berdoa lepas salat juga, nak angkat tangan ke, tak nak angkat tangan ke, tapi dia berada pada position satu orang sedang berdoa. Okay. Sekiranya hujan tu elok, tak ada apa-apa gangguan, lepas dah baca mutirna bi fadlillah, antara yang diletakkan oleh penulis ni, antara sunnah yang berkaitan dengan hujan ialah mengambil sedikit air hujan dan meletakkannya di badan ketika hujan baru turun. Ini ada satu riwayat daripada seorang sahabat iaitu Anas bin Malik daripada Sahih Muslim, iaitu riwayat yang berbunyi asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Satu hari, kata Anas bin Malik, kami ditimpa hujan bersama dengan Nabi dan juga kumpulan-kumpulan sahabat yang lain. Qala, kata Anas, fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Lalu Nabi pun singkapkan baju Nabi pada waktu tu sehingga kulit ataupun badan Nabi ni terkena air hujan yang turun tu. Faqulna, maka kata para sahabat, Anas bin Malik, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Wahai Rasulullah, kenapa kamu buka baju, singkapkan baju ni, lalu bagi badan tu kena hujan? Nak mandi hujan ke, nak main hujan ke Nabi ni? Lalu jawab Nabi, qala la'annahu hadithun ahdin bi rabbih ta'ala. Kata Nabi, respon Nabi kata, kerana aku baru menerima arahan daripada Tuhan untuk aku buat macam ni. Jadi para ulama mengeluarkan pandangan, bila mana hujan, sunat kita kenakan badan kita tu dengan air hujan. Sunat kena sikit, bukan mandi basah lencur macam budak-budak tu. Bukan. Sunat bagi kena sikit. Bagi orang kata apa, orang-orang yang kurang negara dia hujan, benda ni ialah benda yang menyeronokkan bagi mereka. Okay. Tapi bagi kita di Malaysia ni, hujan ada orang dia dah serabut dah. Kena nampak je hujan, aduh kacau. Tambah-tambah orang bawa basuh kereta, kacau. Baru lepas keluar kawash elok duk bayar apa semua, hujan pula dah. Okay. Kita tak suka dengan hujan sebab negara kita kerap hujan. Kau tanya orang UAE, tanya orang Arab Saudi, tanya orang negara-negara Afrika, dia orang suka hujan. Sebab tu dia orang banjir, dia orang tak nampak bahaya, dia orang nampak kita boleh mandi dalam tu. Sebab negara yang kurang, orang kata apa, kena hujan tu sendiri. Jadi Nabi ni dia buat. Kita pun walaupun kita dah banyak kena hujan, kita boleh pun nak buat sunnah ni. Okay. Cuma ada orang dia rasa tak selamat sebab sekarang hujan, air hujan tu pun dikhawatiri membawa partikel-partikel ataupun bakteria yang beracun. Kan? Sebab hujan ni dia berpindah, dia ambil pada tempat ni, dia bawa pergi tempat ni. Okay. Tapi keumuman hadis tu bergantung pada orang lah. Kalau orang tu dia allergic dengan air hujan, dia tak perlu buat yang ni. Sebab ni bukan wajib pun. Ni bukan wajib. Kalau orang tu dia tahu kulit dia sensitif dan dia tahu kawasan dia duduk tu kadar pencemaran dia tinggi, air hujan ke sama saja, tak bawa apa-apa kebaikan, melainkan merosakkan lagi tubuh badan ataupun benda-benda yang kena air hujan, tak buatlah yang ni. Nak katanya pada zaman dulu ni pencemaran kurang, bangunan tak banyak, kenderaan tak banyak, petrol pun orang tak guna, diesel pun orang tak guna zaman tu. Jadi memungkinkan untuk kita buat benda ni. Tapi keumuman hadis tu, kalau orang tu nak buat, kalau dia tak ada apa-apa halangan, kalau dia dari segi kesihatan pun elok, dia boleh buat. Tapi maksud mengenakan badan dengan air hujan bukan mandi hujan, tapi sekadar bagi badan tu kena air hujan,
lepas tu selesai. Itu yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis Anas bin Malik. Okay. Kemudian ada satu lagi riwayat daripada Ibnu Khuzaimah dalam kitab dia, iaitu bacaan ketika hujan turun. Ni ada pada muka surat 52, sehingga membahayakan nyawa, diri dan harta. Apa nak baca? Bila mana kita tengok hujan tu sakan boleh bawa banjir, dah menggerakkan rumah, mengalih rumah semua kenderaan, iaitu bacaan yang berbunyi Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajar. Maksud doa ni, ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, jangan turunkannya ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di bukit-bukit besar, bukit-bukit yang kecil. Al-akam wal-dhirab. Akam maksudnya bukit yang besar, al-dhirab maksudnya bukit yang kecil, wa butunil awdiyah, dan juga lembah-lembah, wa manabiti syajar, ataupun tempat tumbuh pohon ataupun pokok. Inilah doa untuk ahli hujan. Sebab orang kita ni dia ada satu kepercayaan, ada amalan boleh ahli hujan. Yang boleh ahli hujan ni Allah Ta'ala. Kita boleh berdoa, minta Allah Ta'ala alihkan hujan. Tapi kita tak ada satu amalan yang confirm. Buat yang ni, jadikan yang ni, lakukan yang ni, hujan tu boleh beralih tempat lain. Kalau dia nak turun hujan, dia turun hujan. Okay. Anak-anak dah cerita tentang hujan ni. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok, ada cerita tentang bagaimana tenggelamnya kaum Nabi Nuh ketika mana Nabi Nuh diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperjalankan bahtera dia. Saya teringat benda ni tadi tengah-tengah duk bercakap ni, sebab bila mana berlaku peristiwa banjir yang besar sebelum-sebelum ni, banjir di Selangor ke, banjir di Kelantan ke, banjir Pantai Timur ke, banjir mana-mana, banjir di Kedah ke apa, akan ada orang yang keluarkan poster tu dia berupa satu bacaan untuk bagi air banjir tu surut ataupun pergi ke lain. Bacaan tu diambil sebiji dot daripada ayat Quran, iaitu dalam surah Hud. Allah Ta'ala cerita tentang apa? Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana bergeraknya bahtera Nuh tu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini ayat 41 surah Hud. Allah Ta'ala kata, bila mana kamu mulai menggerakkan, angkat sauh kapal tu, kamu sebutlah bismillahi majriha. Ini arahan pada Nabi Nuh. Dengan nama Tuhan yang mempergerakkan dan yang memperjalankan kapal itu. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bila mana Nabi Nuh baca, bahtera Nuh tu pun bergerak. Sebab tu ada sebahagian para ulama menjadikan doa naik kenderaan ni selain daripada subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang Nabi sebut doa naik kenderaan. Selain pada tu ada para ulama, antaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia, bila mana dia tafsirkan ayat ni, ini pun bacaan yang dibolehkan. Dia tak kata datang pada Nabi, dengan ijtihad dan pandangan dia. Maknanya bukan hadis lah. Boleh baca bila mana nak naik kenderaan dengan bacaan bismillahi majriha wa mursaha. Sebab arahan ni daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh. Bahkan dia kata bacaan subhanallazi sakhkhara lana hadza tu untuk naik kenderaan yang bernyawa, iaitu haiwan tunggangan. Pandangan dia, pandangan Imam Baghawi. Saya tak kata ni Nabi suruh, ni pandangan Imam Baghawi. Kalau naik kenderaan yang tidak bernyawa, kapal, zaman dulu kapal lah tak bernyawa. Zaman sekarang banyak dah tak bernyawa. Kapal, motor, kereta, semua tak bernyawa ni. Semua benda-benda tak bernyawa ni. Okay. Boleh baca dengan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu pandangan dia. Tapi jumhur mengatakan bila mana Nabi kata doa menaiki kenderaan, tak kira lah kenderaan tu jenis haiwan hidup ataupun enjin bermotor, semua baca benda yang sama saja. Okey. Itu sikit tambahan. Cuma bila mana kita baca ayat 41 sampailah ayat yang ke-44, ayat 44 ni orang duk share. Amalkan ayat ni untuk
bagi orang-orang yang terkena banjir, mangsa banjir, duduk di PPS, pusat pemindahan sementara, rumah dah tenggelam, nak bagi air banjir itu hilang, baca ayat wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Itu ayat 44. Ayat tu maksud dia ketika mana Tuhan berkata kepada bumi, ibla'i ma'aki, minum, serap. Ibla'i ni maksudnya serap dan telanlah air yang ada di atas permukaan bumi itu. Waya sama, dan wahai langit, aqli'i, stop daripada turunkan air. Baca ayat ni dengan harapan air banjir akan surut, hujan tak akan turun lagi. Suruh orang-orang yang kena banjir, kawasan-kawasan yang kena, yang hujan tak kena lagi tapi mungkin akan kena, baca. Persoalannya, boleh ataupun tidak kita beramal seperti mana yang dianjurkan itu? Jawapannya tak tepat. Sebab apa? Sebab ayat ni arahan Tuhan kepada langit dan bumi, bukan doa. Kita tak ada kuasa nak arah langit bumi, tak boleh. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah untuk Tuhan arahkan langit bumi segala makhluk dia berubah. Tapi kalau kita baca yang ni, kita sedang memberi order ataupun memberi command, arahan kepada bumi. Siapa kita untuk arahkan bumi? Siapa kita untuk arahkan langit? Okay. Jadi amalan itu tak betul. Ayat tu memang betul, cerita tentang air banjir surut dengan hujan berhenti. Ayat tu memang betul. Tapi ayat tu khususiah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tak kata salah 100%, tapi di sana ada hadis yang Nabi ajarkan, dan Nabi ajarkan tata cara kita ni dengan doa, bukan dengan baca ayat Quran secara umum, lepas tu dengan harapan banjir akan surut, hujan akan berhenti. Okay. Selesai kita untuk sunnah yang ke-18, bacaan berkaitan dengan hujan, sebelum hujan, tengah hujan, hujan yang bawa angin ribut, hujan yang biasa, bila mana hujan nak kena buat apa, nak kena mandi ke, nak kena bergolek ke apa, kita dah sebut semua clear tadi. Okay. Sekarang sunnah yang ke-19, muka surat 52. Yang ni seronok sikit nak bincang. Doa sebelum hubungan intim bersama suami isteri. Yang tadi mungkin hujan, tak hujan pun hari ni. Okay. Yang ni mungkin banyak duk kali nak buat. Okay. Kita tengok sunnah berkenaan dengan isu ni. Dalam bab ni Nabi ajar satu-satu. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bacaan yang berbunyi, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maksud dia apa? Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan untuk mengganggu apa yang engkau rezekikan kepada kami. Ini doa sebelum melakukan hubungan intim antara pasangan suami dan isteri. Pasangan lain tak jalan doa ni. Ada orang yang nak try part lain. Sekarang Padang dah buka kan. Okay. Tak jadi. Pergi tu pun tak betul lah. Okay. Baca doa ni pun tak betul juga. Okay. Ini untuk pasangan yang sah sahaja. Pasangan yang tidak sah, baca doa apa pun tak kena. Tetap salah, tetap dosa yang tu. Okay. Pengajaran daripada hadis, kita tengok muka surat 53. Hubungan kelamin antara suami dan isteri adalah ibadah yang diberikan ganjaran pahala. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi pernah sebut antara bentuk sedekah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, Nabi kata. Alat kelamin tu kalau letak pada tempat yang betul, dia jadi sedekah. Tapi kalau dia diletakkan di tempat yang salah, maka dia akan jadi benda haram, mungkar. Okay. Benar, perkara ini seolah-olah mengejutkan. Bagaimana mungkin perbuatan melepaskan nafsu kepada isteri dianggap sebagai ibadah yang berpahala? Bukan kita saja yang terkejut, bahkan sahabat Nabi pun terkejut bila mana Nabi sebut macam tu. Nabi kata hubungan intim ni kalau kena cara, ianya sedekah. Sebab tu kalau kita tengok hubungan rumah tangga suami isteri ni, Nabi sangat memberi penjelasan yang sangat jelas dalam bab ni. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, kita akan tengok Nabi ni dalam Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari ada letak satu bab nahyu anis samar,
bab larangan bersembang sampai tengah malam sehingga mengganggu dia untuk dia bangun subuh. Ini umumlah, kena semua orang. Okey, ustaz-ustaz pun kena yang jenis suka melepak kedai ni. Okey. Ada hadis Nabi larang buat benda yang tak ada manfaat. Duduk di kedai terlampau lama sangat sehingga dah ke pertengahan malam. Kalau perbuatan tu dibuat secara selalu, maka ia bukan termasuk daripada perbuatan yang baik. Bukan larang melepak tu ataupun berjaga lewat malam. Kalau ada keperluan tak apa. Kalau tak ada keperluan, tak dijadikan sebagai kebiasaan. Okay. Tapi ada satu hadis yang digelar dengan nama hadis Ummu Zar'. Hadis Ummu Zar'. Hadis Ummu Zar' ni ialah hadis cerita pada kita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu malam dia ajak Nabi bersembang. Topik yang dia bersembang dengan Nabi tu ialah apa yang dia dengar dengan makcik-makcik tua pada siang hari. Siang hari dia pergi jumpa entah mana kumpulan orang tua yang ada di Madinah, perempuan. Orang tua tu pun cerita, dulu di kalangan bangsa Arab ni ada seorang perempuan nama dia Ummu Zar'. Dia macam legenda lah kot. Okay. Ummu Zar' ni kahwin dengan macam-macam orang lelaki, bertemu dengan macam-macam jenis mertua. Kahwin lelaki kaya, kahwin lelaki miskin. Hadis terkenal. Ada sebahagian para ulama buat syarah hadis Ummu Zar'. Nabi pun dengar. Nabi dengar cerita tu panjang, hadis tu panjang. Saya tak ada niat nak cerita hadis tu. Hadis tu panjang. Cuma hadis tu nama dia Ummu Zar'. Iaitu cerita yang Aisyah dengar di siang hari, malam dia nak cerita pada Nabi. Sebab malam tu giliran Nabi di rumah dia. Dia cerita pada Nabi, tadi siang aku jumpa geng-geng perempuan-perempuan ni, makcik-makcik yang berumur sikit ni, dia orang cerita. Di sisi orang Arab ni ada satu orang perempuan nama dia Ummu Zar'. Ummu Zar' ni pernah kahwin lelaki yang baik, lepas tu mati, lepas tu kahwin lelaki yang jahat, lepas tu kahwin lelaki biasa, dapat mertua elok, jumpa mertua tak elok, jadi kaya, jadi miskin. Dia punya kata apa, perjalanan hidup tu menarik sebab dia kahwin ramai, jumpa macam-macam orang. Okay. Poin dia bukan nak cerita tentang Ummu Zar' tu. Nabi layan cerita Aisyah tu daripada awal malam Nabi balik rumah nak tidur, bersembang dengan isteri, habis dekat waktu sahur baru habis. Cerita hadis tu. Okay. Nabi kata siapa yang nak bersembang dengan pasangan dia dapat pahala. Bersembang dengan orang rumah sampai subuh, kita dapat pahala banyak. Okay. Benda ni berat nak buat kan? Sembang. Sebab ada orang, aduh kenapa geng sembang tak sedap. Sebab ada orang dia tak rasa, kenapa kena dengan pasangan, tak syok sangat. Sebab ada orang dia rasa tak klik tajuk tu. Okay. Cuma nak katanya Nabi memberitahu kepada kita, kamu layan pasangan kamu sampai tak tidur, kamu ajak pasangan kamu bersembang kedai mamak sampai subuh pun, itu pahala. Tapi kalau ajak kawan-kawan, dia bergantung. Okay. Cuma nak kata untuk pasangan, walaupun cerita tu tak betul, cerita Ummu Zar' tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Cuma Nabi kata aku dengar sampai waktu sahur, tak berapa minit lagi nak masuk subuh. Siapa yang buat benda ni, dia pasangan yang baik untuk pasangannya, dia jadi pendengar yang baik. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya Nabi take serious untuk isu ni. Nabi menunjukkan contoh, Nabi layan. Maknanya kalau nak bersembang benda yang tak ada keperluan, kalau benda tu boleh menambahkan rasa kasih sayang antara pasangan, maka benda tu termasuk daripada benda yang membuat pahala. Dan saya sebut pada tuan-tuan puan-puan, benda yang boleh datang pahala ni biasanya berat nak buat. Bersembang dengan pasangan dapat pahala kan? Tuan-tuan sembang atas katil sampai subuh, boleh gagah sampai subuh. Tak gagah 45 minit pun johan lah tu kalau boleh buat. Okay. Sebab apa? Sebab benda yang dapat pahala ni dia akan boring. Sebab tu tuan-tuan tengok orang buat sembahyang tarawih, jarang dia boleh kekal bilangan jemaah dia sampai keluar buat 20 daripada malam pertama sampai malam raya. Jarang. Sebab benda pahala ni dia akan boring. Tapi kalau benda yang mengarut, dia tak boring, dia rasa sekejap. Sebab tu geng-geng sembang yang kita rasa macam sedap,
biasanya banyak mengarut di situ. Biasanya lah. Yang boleh menjana pahala ni, biasanya dia akan boring lah. Dia akan boring. Sebab tu tuan-tuan akan, itu normal. Bagi orang buat ibadah itu normal. Cuma kita ni ada rasa nakkan pahala, kita buat benda tu. Okay. Balik pada sunnah yang ke-19 ni. Bila mana Nabi sebut meletakkan kelami pada tempat yang betul itu bahagian daripada sedekah, benda tu mengejutkan para sahabat. Okay. Sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Boleh ke kita datang kepada pasangan dengan syahwat, itu pun dapat pahala? Kata Nabi, kalau kamu letakkan kelamin kamu pada tempat yang salah, adakah dia akan dapat dosa? Sahabat jawab, ya. Kita pergi buat hubungan dengan bukan pasangan yang sah, atau erti kata lain kita berzina, dapat dosa. Begitulah kalau buat pada tempat yang halal, dia akan dapat pahala. Jadi itu garis panduan yang diletakkan oleh Islam. Oleh kerana hubungan ini dikira ibadah, Islam telah menggariskan perkara sunat sebelum melakukan hubungan, iaitu doa supaya pasangan dilindungi Allah daripada gangguan syaitan. Kalau kita tengok daripada lafaz hadis yang Nabi ajar pada kita tu, iaitu bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan mengganggu kami pada apa yang akan kami direzekikan padanya, iaitu zuriat ataupun anak. Sebab hubungan intim ni ialah untuk mengeluarkan zuriat. Okay. Daripada hadis ni, kalau kita tengok, apa yang Nabi nak cuba sampaikan ialah Nabi menggalakkan setiap Muslim bila mana nak mendatangi isterinya ataupun pasangannya untuk memulakan dengan berdoa, sebut bismillah, minta lindung kepada Allah daripada gangguan syaitan terhadap diri mereka dan zuriat yang bakal dikurniakan. Maknanya benda-benda seperti ini penting. Nabi menyatakan bahawa zuriat bagi sesiapa yang membaca doa ini tidak akan terkena mudarat syaitan. Kalau kita buat dengan cara ni, tak akan terkena mudarat syaitan. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang mudarat apa yang dimaksudkan dalam hadis ni. Ada beberapa pandangan yang letak kat sini. Yang pertama, dia kata sebahagian para ulama berpandangan bahawa maksud mudarat yang terhindar tersebut ialah bayi itu akan selamat pada rasukan syaitan. Kalau hubungan tu menyebabkan keluarnya anak ataupun dapatnya mengandungnya isteri, maka bayi itu akan terjaga daripada rasukan syaitan. Yang kedua, pandangan yang kedua, sebahagian ulama berpandangan mudarat tersebut ialah bayi terhindar pada kekufuran. Dia tak akan jadi orang kafir, tetapi tidaklah bermaksud dia akan jadi maksum, tapi dia akan terpelihara, dia akan duduk dalam Islam. Itu pandangan kedua. Sebahagian ulama yang lain, pandangan ketiga, mengatakan bahawa bayi terhindar daripada gangguan syaitan yang merosakkan badan dan akal dia. Maknanya nak bagi anak tu tak gelong, tak orang kata apa, ikut orang tak suka hati terpengaruh. Inilah rahsia dia. Di sinilah cara nak lindung. Maknanya bukan tunggu isteri mengandung, bukan tunggu budak tu keluar, tapi sebelum melakukan hubungan untuk mendapatkan zuriat pun sudah ada pencegahan awal. Sebahagian ulama pula menyatakan bahawa bayi tersebut akan terhindar daripada mudarat syaitan yang mengacau hubungan kelamin ayah dan ibunya. Dan ini yang dipegang oleh Al-Amir As-San'ani yang mensyarahkan kata apa, Bulughul Maram, iaitu terkenal dengan kitab Subulus Salam. Dia pegang pandangan itu. Hadis ini menunjukkan bahawa syaitan sentiasa akan mengganggu manusia dan akan membisikkan dengan bisikan yang jahat. Sebab hubungan intim ni, walaupun ianya ialah benda yang private, benda yang sulit, tapi Nabi nak cuba beza macam mana orang kafir mendatangi pasangan dia dengan orang Islam mendatangi pasangan dia. Ada beza. Kita tak sama dengan orang agama lain. Dan kita sebagai Islam, kita kena tahu, ini ialah pembeza di antara orang Islam dengan bukan Islam. Hatta pada benda-benda private pun, kita tidak akan bersama pada semua benda. Maknanya kita ada tata cara hidup kita sendiri. Okay. Kemudian sunnah yang ke-20, berwuduk sebelum mengulangi jima. Dia bab-bab ataupun tajuk yang berkait. Okay. Hadis riwayat daripada Ibnu Khuzaimah, "Idza arada ahadukumul 'auda
falyatawadda fa innahu anshatu lil 'audi. Apabila salah seorang daripada kamu ingin mengulangi hubungan kelamin, maknanya dia sudah buat hubungan, lepas tu dia rehat, dia nak ulang balik, dia kena wuduk. Sebab di dalam hadis ni Nabi kata, sesungguhnya perbuatan berwuduk itu akan memberi kekuatan untuk pengulangan. Sebut perkataan kuat ni, orang akan nampak apa? Nampak kelain lah. Sebab orang kita ni dengan obat kuat apa-apa semua ni semacam tak? Tak perlu pada minyak-minyak pun, perlu pada wuduk. Taklah kata kena tolak terus yang tu. Cuma saya nak katanya, ini hadis, nanti kita akan tengok dalam syarah. Apa kaitan dia? Ulama berbeza pendapat tentang hukum berwuduk sebelum mengulangi jima. Maknanya dia dah buat hubungan, dia nak ulang balik, status wuduk tu macam mana? Status wuduk tu macam mana? Pandangan pertama, Az-Zahiri, iaitu Daud Az-Zahiri dan juga Ibn Hazm Al-Andalusi, mereka mengatakan wajib berdasarkan arahan yang Nabi sebut clearly, idza arada ahadukumul 'aud falyatawadda. Mereka akan faham perkataan hendaklah berwuduk itu sebagai wajib. Pandangan kedua, para ulama mengatakan ianya sunat sahaja. Bila mana satu orang tu dia nak ulang balik hubungan dia, maka perbuatan mengambil wuduk itu sunat. Pandangan ketiga, sebahagian ulama berpandangan wuduk dalam hadis tersebut ialah membasuh kemaluan, bukan bermakna berwuduk macam nak salat. Ini pandangan ketiga. Pendapat ini dinukilkan daripada guru Imam Bukhari, iaitu Ishaq bin Rahuya ataupun Ishaq bin Rahawai. Mereka mengatakan wuduk disyariatkan untuk ibadat, bukannya untuk mengembalikan syahwat. Jika tujuan mengembalikan syahwat, sudah pasti wuduk disyariatkan pada persetubuhan kali pertama. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah ni, mana-mana orang yang dah bersetubuh, nak bersetubuh sekali lagi, sebelum dia memulakan persetubuhan, dia kena berwuduk. Sebab wuduk tu akan menguat dan akan mencergaskan dia. Tapi Nabi tak kata first kali pertama tu dah kena wuduk. Nabi tak kata pun. Yang kali pertama tu suruh baca doa je. Suruh baca doa sahaja. Daripada benda ni, kalau kita tengok secara umum, saya nak sebut sikit je. Orang Melayu kita ni, dia ada satu upacara membatalkan air semayang. Sekarang ni, sebelum kamu melakukan hubungan kelamin tu, kena ambil wuduk dulu. Jadi kena ambil, kena batal balik. Jadi dari segi isu ni, kalau orang faham, dia akan nampak di mana pandangan yang orang sebut sebagai rajih marjuh. Bukan nak kata pandangan yang bersentuhan suami isteri itu sebagai pandangan yang teruk, bukan. Cuma nak katanya kita boleh tengok keluasan di situ. Pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti ulama, walaupun arahan Nabi berwajah seperti wajib, tapi ia bukan menunjukkan wajib. Sebab di akhir hadis yang menyatakan wuduk itu memberi tenaga kepada suami, maka arahan berwuduk bukanlah arahan agama bersifat ta'abbudi semata-mata, sebaliknya ianya bercampur dengan arahan kecergasan. Maksudnya bila mana Nabi sebut macam tu, ianya memberi kekuatan, kesungguhan kepada suami itu untuk melayani isteri dia. Manakala tafsiran sebahagian ulama yang mengatakan ia adalah hanya basuhan kemaluan, menyanggahi lafaz yang jelas dalam riwayat Al-Baihaqi, iaitu wuduk seperti wuduk salat. Sebab hadis ni banyak riwayat, Nabi kata wuduk seperti mana wuduk salat. Sebab ada sebahagian kata wuduk tu ialah basuh kemaluan je. Sebab mungkin pada waktu tu kemaluan ada benda-benda lain, maka dibersihkan dulu sebelum mengulanginya balik. Cuma hadis ni, apa yang paling jelas kita boleh tengok sini ialah menjadi dalil bahawa mandi junub boleh ditangguhkan dan tidak wajib dilakukan serta-merta selepas junub. Ini merupakan keringanan bagi Muslim. Cuma disunatkan untuk orang yang ingin mengulangi perbuatan bersetubuh itu, dia berwuduk. Cuma ada sikit perbahasan para ulama, iaitu bagi orang yang poligami. Dia dah bersetubuh dengan salah seorang pada isteri dia, dia belum mandi wajib lagi, dia nak pergi bersetubuh dengan isteri seterusnya. Waktu dia nak pergi mendatangi yang seterusnya tu pun dia kena berwuduk. Jadi isu ni, hadis ni dia cover semua. Bukan cover orang yang monogami saja, tapi cover juga pada orang yang poligami pun, kalau dia sempat lah. Lajulah kalau kita nak buat macam tu. Maknanya lepas sudah yang ni nak pergi hadap yang tu pula. Kalau dua,
kalau 3, kalau 4. Okey. Cuma nak katanya setiap kali anda berhenti untuk pergi ke yang seterusnya tu perlu berwuduk. Ini pun adalah tata cara Muslim, beza dengan bukan Muslim. Maknanya Islam dia menjaga hygiene itu. Dia menjaga bab kebersihan. Maknanya nak mendatangi isteri, nak buat benda ni perlukan keadaan yang bersih. Poin dia lah bersih. Bukan poin dia nak sebut tentang syahwat tu sangat. Cuma nak kata Islam tu bersih. Dan sebab itulah sebelum daripada satu orang tu dia tidur dalam keadaan dia berjunub, dengan sebab dia bersetubuh, kalau dia tak nak mandi wajib lagi, dia kena juga berwuduk. Tapi taklah wajib. Cuma dia amrun mustahab, benda yang sangat dianjurkan. Nak tunjuk kepada kita apa dia? Para ulama cari hikmah. Para ulama sebut arahan Nabi suruh berwuduk bagi mana-mana orang yang telah bersetubuh. Kalau dia tak nak mandi wajib lagi, dia nak tangguhkan mandi wajib tu sampai kepada akhir malam, maknanya bangun subuh nanti. Tujuan dia nak tunjuk kepada kita orang Islam ialah kelompok manusia yang sangat suka pada kebersihan dan bersedia untuk membersihkan diri. Itu poin dia. Tabiat kita bukan tabiat orang Islam, tabiat dia bukan tabiat pengotor, bukan tabiat yang tak jaga kebersihan. Tabiat orang Islam adalah tabiat menjaga kebersihan. Okey. Jadi benda ni Nabi ajar sampailah kepada benda-benda yang dalam seperti ni, benda-benda yang bersifat private. Tunjuk pada kita apa dia? Nabi sedang nak ajar differences, perbezaan antara jahiliyah dengan Islam. Sebab masyarakat jahiliyah mereka tidak mengamalkan benda ni. Ataupun orang bukan Islam dia tak buat benda ni. Walaupun pada zaman Nabi belum ada makmal yang boleh kaji apa kebaikan buat benda ni. Tapi kita tahu bahawasanya bila mana ia datang daripada Nabi, dia nak tunjuk pada kita bahawasanya ia termasuk daripada perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi ini perkara yang kita kena tahu dan kita kena jelas. Walaupun ada orang dia rasa, oh ada benda-benda macam ni nak bercakap dengan agama. Ya, memang ada. Walaupun dia rasa payah, dia rasa macam susah, tapi itulah bab daripada kebaikan. Kita beri laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi sebagai penutup akhir. Jadi apa yang dah kita sentuh pada malam ni ialah berkaitan dengan yang berkait ialah 19 dan juga 20. Doa sebelum melakukan hubungan intim dan juga berwuduk sebelum mengulangi jima'. Okey, cuma ada satu soalan iaitu berkaitan dengan syarahan kepada sunnah yang ke-19 muka surat 55 yang I tu. Hadis ini menunjukkan bahawa syaitan sentiasa akan mengganggu manusia dan membisikkan bisikan jahatnya. Itu clear. Setiap orang tidak akan terpisah dengan syaitan melainkan dengan zikir. Ini yang disebut oleh Al-Amir As-San'ani dalam kitab di Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram, menyatakan kita dengan syaitan ni memang akan sentiasa berlakunya pertembungan, iaitu kita akan kena bisikan dan godaan. Okay. Kecuali orang yang berzikir. Termasuk daripada zikir itu ialah berdoa pada Allah Ta'ala. Maka zikir dituntut walaupun pada waktu yang dipenuhi dengan syahwat. Maknanya Nabi ajar pada kita untuk mendatangi isteri, yang paling terbesar pada waktu tu pada seorang lelaki ialah syahwatnya. Walaupun pada waktu tu, bila mana satu orang ni dia dikuasai oleh syahwat, keinginan syahwat dia lebih besar berbanding dia nak berzikir. Tapi waktu tu agama ajar pada kita peruntukkan sikit waktu untuk kamu berzikir, sebab takut dengan syahwat tu syaitan akan goda kamu, akan rosakkan kamu, akan beri pada kamu kecelakaan dengan sebab bisikan. Jadi doa yang diajar oleh Nabi ni, iaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, ialah bahagian pada zikir. Dan zikir dengan makna umum, bukan zikir yang macam zikir kita faham subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu. Zikir dengan makna mengingati Tuhan. Zikir dengan makna mengingati. Dalam zikir tu duduk dalamnya ialah segala jenis ibadah, termasuk salat, termasuk doa, termasuk baca Quran, termasuk lintasan dalam hati yang menyedari kita ni hamba dan Allah Ta'ala tu Tuhan, jangan syirikkan dia. Tu pun zikir. Dia bukan zikir khusus, tapi zikir dengan umum. Okay. Jadi nak tunjuk kepada kita bahawasanya jangan lepas kita ni daripada zikir, iaitu ingat kita ni hamba, Allah Ta'ala tu Tuhan, supaya kita berada dalam lindungan, supaya syaitan tak boleh ambil kesempatan pada kita bila mana kita lupa diri kita. Zikir dengan makna ingat, lawan kepada lupa. Itu maksud dia, bukan zikir dengan makna zikir umum tu lah, ataupun zikir-zikir khusus tu. Okay, tapi zikir dengan makna ingat. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali akan datang. Sunnah yang ke-21, mengulang salat fardu untuk mendapatkan pahala salat berjemaah. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.